Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli. Waktu ini menerusi Klinik Cukai dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Dan hari ini nak bicara berkaitan dengan lapor pendapatan perniagaan. Ketahui cara hantar borang. Okey, nak hantar macam mana? Kan nak kena pakai security ke? Nak hantar naik lori ke? Dalam move ke? Dan kita bawakan kepada anda Pengarah Bahagian Pendidikan Cukai Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Encik Masrun Maslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, teruskan. Diva. Baik, dah pastinya kalau kita sebut tentang cukai ni, mungkinlah ada yang dah hantar, dia dah dapat bayaran balik dan sebagainya. Tapi Betul. hari ini kita nak fokus kepada pendapatan perniagaan. Ya. Okey, sebut dululah tentang pendapatan perniagaan ini. Kita nak tahu dulu siapa sebenarnya individu yang perlu melaporkan pendapatan kepada hasil bagi tujuan cukai pendapatan. Okey, mudah saja jawapannya Raifah. Siapa yang ada pendapatan? Sesiapa yang ada pendapatan layak dikenakan cukai, maka mereka perlu melaporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. So kalau dalam konteks pencukaian ni Raifah, dia ada beberapa kategori pembayar cukai. Ada pembayar cukai individu, ada pembayar cukai syarikat. So dalam individu ni pun dia ada individu yang makan gaji, ada individu yang berniaga. So bagi individu yang makan gaji ni, mereka akan ada pendapatan daripada gaji dia dan biasanya akan ditolak daripada PCB lah, potongan cukai bulanan. Bagi individu yang berniaga ataupun menjalankan profession, contohnya dia influencer ke, TikToker ke, kan, Facebooker, ataupun apa-apa profesional yang lain yang menjana pendapatan, maka mereka ini juga perlu pertama mendaftarkan diri sebagai pembayar cukai dan seterusnya melaporkan pendapatan mereka. Sama ada kena cukai ataupun tidak, itu kemudian cerita Raifah. Yang penting kena laporkan. Ini adalah antara kategori mereka. Siapa yang perlu lapor pendapatan ni, iaitu jawapan ringkasnya ialah mereka yang ada pendapatan. Okey, pendapatan dengan pendapat berbeza tau. Ada pendapat saya pergi lapor cukai, bukan macam tu. Alright, dan juga kalau kita sebut tentang tadi kan sebelum ni saya rasa sebelum kita ada program klinik cukai dan sebagainya ni, kita selalu rasa bila kita lapor, maksudnya kita kena bayar cukai. Itu adalah satu salah faham yang sangat besar. Betul. Okey, cumanya nak tahu nilai ambang pendapatan dikenakan cukai dan macam mana cukai dikira. Adakah dikira kerana populariti? Boy. Boy. Tak ada, tak popular pun tetap kena bayar cukai juga Raifah. Okey, kalau popular apatah lagi kan. Dia ada sumber pendapatan daripada populariti dia kan. So kalau ikut cakap nilai ambang ni, kita ada nilai ambang yang secara kasarnya pendapatan 1 tahun dalam 37,000. Ini untuk individu. Lebih kurang dalam 37,000 kalau individu makan gaji selepas ditolak KWSP lah. Okey. So kalau yang berniaga atau menjalankan profession ni, dia tak ada ambang dia. Dia tak ada ambang dia. Maknanya kalau dalam 1 tahun tu dia berniaga ataupun jalankan profession, dia dapat pendapatan katakanlah 10,000, dia tetap kena laporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri dalam borang B. Itu beza dia. Kalau kita makan gaji kan, Raifah makan gaji, saya makan gaji, tak ada pendapatan lain selain daripada gaji, maka kita isi borang BE, betul? Yang mana tarikh tutup kita dah lepas hari tu 30 bulan April. Kalau diisi pada gunakan e-filing 15 hari bulan Mei kan, tarikh tutup dia. Now kita cakap tentang borang B, iaitu mereka yang ada pendapatan perniagaan ataupun profession, which is tarikh tutupnya 30 hari bulan Jun. Sebulan lagi Sebulan lagi. Dan kalau dia nak bertangguh lagi, maka dia kena isi e-filing, which is kita bagi tambahan masa 15 hari, iaitu pada 15 hari bulan Julai. Dan untuk mereka yang ada pendapatan perniagaan ni, tak ada satu nilai ambang yang ditetapkan. Yang saya cakap tadi, kalau dia pendapatan dia 10,000 1 tahun tu, maka 10,000 itulah yang dia kena declarekan pendapatan perniagaan dia tu. Kalau dia 15,000, 15,000 lah. Kalau 20,000, 20,000 dan seterusnya. Dan sama ada dia kena cukai atau tidak selepasnya, melalui pengisian borang cukai pendapatan tu nanti baru dia akan dapat nilai berapa dia punya cukai dia. Okey, tadi sebut 37,000 tu untuk borang BE, maksudnya untuk yang makan gaji lah. So kalau kurang dari 37,000 kita tak payah buat apa-apa? Tidak juga. Kena Kena juga declare sebab kita dah ada nombor cukai pendapatan kan. So dia ada kelebihan-kelebihan di Raifah. Kenapa kita perlu declare? Kadang-kadang salah satu salah faham lagi, yang kata, aku kurang 37,000, tak payah declare pun kan. Buat apa yuk, mengambil masa. Tidak, bukan begitu. Maknanya kalau dia pendapatan dia kurang 37,000, dia boleh declare sebagai rekod cukai dia. Betul? Jadi bila dia ada rekod cukai dia tu, lebih mudah untuk dia buat dia punya perekodan pencukaian peribadi dia. Dan bila dia bersara nanti Raifah, dia berhenti kerja kan, bersara dan sebagainya. So rekod dia tu clear, bersih.
masa dia nak mohon surat penyelesaian cukai itu. Jadi tak adalah lembaga hasil pada ketika itu akan buat semakan, dia tanya, kenapa you tak declare beberapa tahun ni? Apa jadi dan sebagainya. So kita kena jelaskan. Jadi pendek kata declare je. Kena cukai ke tidak. Kalau untuk pendapatan individu adalah RM37,000 dan ke atas tahun. Tapi untuk perniagaan ni berbeza sikit lah. Cumanya ada peniaga-peniaga ni cakap macam gosip pula cakap kuat je. Dia kata, Cik Masrul, kita ni kan peniaga. Maklumlah peniaga kan. Kita ni kena cukai lagi tinggi ke daripada orang-orang yang makan gaji ni? Betul. Ini pun salah faham juga. Salah faham. Kalau ikutkan peniaga ni, dia ada juga keistimewaan dia yang lain. Sebab kenapa dia ada istimewa, saya cakap, kerana dia memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Sebagai contoh, kalau berniaga kecil pun, berniaga nasi lemak ke, goreng pisang ke, berniaga apa lagi, macam-macam sekarang ni online dan sebagainya kan. So dia memberikan peluang pekerjaan juga kepada orang lain. Dan untuk membalas semula apa yang mereka lakukan itu, selain daripada pelepasan cukai yang telah ditetapkan oleh kerajaan, mereka juga boleh tolak perbelanjaan perniagaan mereka. Sebagai contoh, contohnya lah, yang seorang influencer, cakap influencer sebab sekarang ni tengah ramai yang jadi influencer kan. So bila dia dapat income 1 tahun tu, dia kira income dia katakan daripada paid review lah, daripada macam-macam perkara promosi dan sebagainya, katakan RM200,000. Itu kasar tu tak kena cukai pendapatan lagi. Yang kena cukai pendapatan selepas dia tolak berapa belanja-belanja dia. Kita faham, sebagai influencer sebagai contohnya, bila dia nak on air buat paid review tu, dia kena make up. Bila dia kena make up, dia kena jumpa mua kan, make up artist. So make up artist tu dia kena bayar. Dia kena rekodkan tu, bayaran dan sebagainya. Kemudian dia kena sewa pakaian sebab dia kena nampak kemas, tampil, menarik dan sebagainya di depan kamera. So yang itu pun, sewa pakaian tu pun boleh juga mengurangkan amount pendapatan kasar dia. So dia kena rekod semua tu. At the end of the day, cakap bahasa Inggeris pula. It's okay, don't worry. Boleh faham kan? Influencer takkan tak faham je tu. So kalau lepas tu, bila akhirnya nanti, dia akan ada amount pendapatan kasar, ada amount perbelanjaan perniagaan dia, dan seterusnya ada amount pendapatan bersih. So dia tolak lah, contohnya dengan mua je, kos katakan RM20,000, kos sewa pakaian dia RM30,000, apa lagi petrol dan sebagainya untuk ke tempat recording dan sebagainya, sekian. So RM200,000 pendapatan kasar dia, tolak katakan RM100,000 perbelanjaan dalam perniagaan dia. So ada baki RM100,000. So RM100,000 telah pendapatan bersih yang perlu dia declare dalam borang B dia, Raifah. Bukan RM200,000 tadi. Tapi itu lagi ada, itu baru ni RM100,000. Lepas tu dia ada pengecualian lain sama dengan yang sama pendapatan macam orang dapat makan gaji tu. Makan gaji kan, pelepasan diri dia, kalau dia ada gaya anak, hidup, pelepasan anak, gaya hidup. Lepas tu insurans, lepas tu ada tambahan gaya hidup RM500 tu lagi. Lepas tu melancong lagi, pergi umrah dan sebagainya. Betul. Lebih daripada 20 jenis pelepasan kan. Jadi jangan takut. Yang takut ni saya rasa sebab dia tak ada rekod. Simpan rekod elok-elok. Kita boleh bincang nanti kenapa perlu simpan rekod tu. Okey, baik. Jadi untuk langkah-langkah yang perlu diambil oleh individu yang menjalankan perniagaan ataupun profesi mereka untuk laksanakan tanggungjawab sebagai pembayar cukai. Yang pertama, saya rasa yang paling penting adalah simpan rekod. Betul. Lain-lain apa lagi? Simpan rekod dan pastikan ada pendaftaran cukai. Bila rekod dah ada, kita cek kita ada daftar cukai ke tak. Kalau tak ada daftar cukai, dan kita boleh masuk e-daftar, www.hasil.gov.my itu, masuk ke MyTax, masuk terus ke perkhidmatan kita punya online, iaitu e-daftar, boleh daftar. Tapi sekarang ni juga kita jangan bimbang sebagai rakyat Malaysia. Sebenarnya ada inisiatif daripada kerajaan untuk mendaftarkan individu rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas melalui pendaftaran automatik. Tax Identification Number ataupun nombor pengenalan cukai ni didaftarkan secara automatik bagi individu rakyat Malaysia 18 tahun ke atas. So apa tindakan kita ialah kita masuk ke portal lembaga hasil tu untuk buat semakan apakah nombor fail cukai kita. Kalau kita tak dapat nombor fail cukai kita melalui semakan terus dalam portal tu, boleh hubungi kami di Hasil K-Line untuk kita buat semakan, ataupun boleh datang terus ke mana-mana kaunter kita untuk kita tahu apa nombor fail cukai kita. Sebab bila kita dah tahu nombor fail cukai kita tu, senanglah kita buat declaration, buat pengisytiharan dalam e-filing kita nanti. Okey, itulah langkah-langkah yang perlu diambil lah.
untuk individu-individu yang menjalankan perniagaan ataupun profesi mereka untuk laksanakan tanggungjawab sebagai pembayar cukai. Contohlah misalnya katakan dia agak-agak je. Kan mungkin awal-awal rasa macam kita tak terkenal kot. Bulan-bulan Januari mula-mula tu masa tu follower pun baru 7,000. Sekarang dah 7 juta. Oh tu dia. Okey. Jadi dia macam mungkin dia tebak je lah, menebak, mungkin tak simpan rekod dan sebagainya untuk awal-awal pembabitan dalam bidang influencer khususnya kan. Sebab selalunya kalau peniaga ni, businessman ni, dia dah tahu dah dia memang kena simpan. Betul. So macam mana? Boleh ke agak-agak je? Kau kena audit ke macam mana? Takut je Mas Rul. Dia agak-agak tu agak-agak yang agak-agak berasas lah. Kan? Agak-agak yang berasas lah. Kalau tiba-tiba kita tengok gaya hidup dia sekian kan. Tiba-tiba dia agak-agak pendapatan dia tak seperti mana gaya hidup dia. Memang kita pencuri lah. Tapi dia ada jalan penyelesaian, Raifah. Oh ya, macam mana ada tu? jalan penyelesaiannya. Bagi yang masih tak agak-agak belum declare pendapatan tahun-tahun kebelakang ni, mulai esok ni 1 bulan Jun. Suci hati. Mulai 1 bulan Jun ni kerajaan dah umumkan, Kementerian Kewangan dah umumkan, which is Lembaga Hasil akan ada satu program, iaitu program khas pengakuan sukarela PKPS 2.0 2.0, yang mana-mana pembayar cukai yang belum declare ataupun laporkan pendapatan mereka untuk tahun-tahun kebelakangan, iaitu 20 sebelum ni, maka dia boleh ambil peluang ini, declare pendapatan mereka secara suci hati, dan kita tidak akan kenakan penalti kepada mereka. Zero penalti. Untungnya. Kalau dulu yang PKPS 1.0 dulu ada penalti 10% dan 15% kan, Raifah. Tapi kali ini pendekatan kerajaan lebih rahmah, yang mana kita tak kenakan langsung penalti kepada mereka, sebagai jalan keluar untuk mereka come clean. Datang, come forward kepada kita, declare, tetapi mestilah secara suci hati, Raifah, bukan sesuka hati. Agak-agak lah kan. Tapi untung betul Ya. Jadi ambillah peluang ni. Jadi kita boleh maklumkan kepada kawan-kawan kita kat luar sana, ambil peluang ni, kerana kita buka setahun, Raifah. Kerajaan buka setahun, iaitu 1 Jun tahun ini 2023 sehingga 31 Mei 2024. Ambil peluang ini. Yang mana nak bersara tu baik isi tau. Sebab saya pernah melaluinya. Walaupun belum bersara, tolong bapak kita. Yelah, dulu-dulu dia lagi macam tak berapa cakna. Dulu lagi lah tak ada online, kena hantar. Betul. By hand, post dan sebagainya. Okey. Apa sebenarnya kepentingan lapor dan bayar cukai pendapatan kepada hasil? Apa pentingnya ambil duit kami? Netizen. What is it for me, katanya kan? Apa yang saya dapat tunjukkan. Macam tu. Betul. Soalan ni soalan famous, bukan kat Malaysia je, Raifah, kat luar negara pun sama je. Sama klise. Klise sangat. Bila kita pergi ke luar negara, kita tanya tax authority sana, soalan yang sama juga. Jadi macam inilah. Bagi yang menjalankan perniagaan ni ataupun profession, kita cakap terang-terang, sebenarnya bila you declare cukai ni, you akan ada rekod cukai dan rekod pendapatan secara rasmi. Kita makan gaji selamat dah, Raifah, kita ada slip gaji. Bila kita ada slip gaji ni, kita nak apa pembiayaan bank senang. Nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, nak beli property sebagainya kan. Bila bank nak luluskan, dalam proses nak luluskan kita punya pembiayaan tu, dia akan minta kita punya slip gaji kan. Bagi yang berniaga ni, kenapa kadang-kadang dia orang kata susahlah aku nak buat pinjaman bank, susahlah aku nak beli rumah, sebab dia tak ada rekod pendapatan rasmi dia. Dia bukan semata-mata dia punya penyataan untung rugi saja, Raifah. Pihak bank ni dia nak rekod rasmi dari segi pengisytiharan cukai, baru dia boleh percaya ini amount rasmi pendapatan dia 1 tahun sekian. So pihak bank akan tengok dia ni mampu ke tak mampu nak bayar nanti ansuran bulanan dan sebagainya. So itu sangat penting. So kepada peniaga-peniaga di luar sana yang menjalankan profession juga, inilah kepentingannya. Antaranya ialah untuk memastikan you ada rekod pendapatan rasmi. Jadi tak adalah nanti isu macam saya tak boleh beli rumah sebabnya saya tak ada pendapatan, tak ada rekod pendapatan. Inilah salah satu cara untuk anda ada rekod pendapatan tu. Betul. Now I understand. Now you understand. Kenapa?
Okey. Kadang-kadang kita tak tahu ataupun mungkin yelah kerja kita bercakap je, influencer je, tampil cantik, menari je, contoh kan. Jadi kita mungkin tak ada orang nak memberikan nasihat, tak ada orang yang nak tolong ajar kita, tak ada orang lain nak boleh membantulah orang kata dalam pada kita nak menguruskan cukai ni. Tapi kita nak jadi wira negara. Betul, faham? Ada tak hikmat nasihat yang diberikan oleh Hasil kepada mereka yang memerlukan bantuan seperti ini? Jangan risau, ada. Garang tak? Tak ada. Macam saya lah, tak garang. Mana garang? Hidup manis orangnya. Okey. Tak adalah Raifah. Memang betul lah. Orang nak jadi wira negara, takkan kita nak garang, nak marah hidup. Dia tak ada pengetahuan tu, kita ajar. So yang penting dia nak belajar dan nak ambil tahu. So itu yang penting. Jangan tak ambil peduli langsung. So kalau ada keinginan untuk menyumbang kepada negara ni melalui cukai pendapatan ni, come forward, datanglah kepada kami boleh bantu. Ataupun kita juga ada menyediakan senarai ejen cukai bertauliah, Raifah, yang mana mereka boleh engage ataupun mendapatkan perkhidmatan ejen cukai bertauliah ni, dan senarai itu mereka boleh dapat daripada portal rasmi kita lah untuk ejen cukai ni. Dan of course lah kena bayarlah sikit kepada ejen cukai itu kan, untuk dapatkan perkhidmatan kirakan cukai, mungkin sediakan dia punya dokumen dan sebagainya. Okey, dan seterusnya mereka juga boleh mendapatkan pelbagai maklumat sebenarnya, Raifah, daripada portal rasmi lembaga hasil ni secara online. Kita bila you masuk dekat www.hasil.je.my tu, dia ada satu menu, iaitu menu EduZone. EduZone ni adalah satu gerbang pendidikan cukai. Yang mana bila diklik kat situ, banyak risalah percukaian, kemudian penerbitan berkaitan cukai, kemudian pengetahuan berkenaan pelepasan cukai dalam bentuk audio, juga dalam bentuk video, wawancara dan sebagainya. Okay. Selain itu mereka juga boleh hubungi kita di Hasil Likai Line, dan kita juga sebenarnya Raifah ada menyediakan perkhidmatan untuk beri taklimat di premis. Macam majikan, dia ada pekerja-pekerja dia boleh panggil kita dari Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk datang ke premis mereka memberikan taklimat percukaian secara percuma kepada mereka. Jadi jangan bimbang, banyak cara, banyak kaedah, cuma tak nak aja. Okey. Baik, itu caranya. Jumpalah sebenarnya sebelum anda nak hire agent ke apa kan, jumpa dulu dengan pegawai Hasil. Sebabnya mungkin boleh je buat sendiri kalau sejenis yang memang menyimpan semua kan. Satu lagi Raifah, saya nak sentuh juga. Boleh. Sebab Raifah tadi sebut memang betul, influencer semua ni dia sibuk. Kita akui itu. Jadi ada influencer ni, dia punya tahap kesibukannya sampai dia terpaksa hire pengurus kan. Kita setuju tindakan itu supaya dia dapat menguruskan kehidupan dia, bukan sahaja jadual-jadual program dia, Raifah, tetapi menguruskan kedudukan kewangan dia juga, dan juga percukaian. Kita selalu advise, kita engage dengan artis-artis kan, sebagai contohnya. Bila nak hire pengurus tu, pastikan pengurusnya ambil tahu juga berkenaan dengan percukaian, supaya dia boleh bagi nasihat. Okey, katakan you kena hantar borang ni by 30th of April, ataupun kena hantar by 30th of June. So artinya kita faham dia sibuk kan, so kena ada orang ingatkan dia. So sebagai pengurus tu, dia kena ambil tahu hal-hal tu juga, Raifah, bukan semata-mata hal-hal berkenaan dengan jadual. Okey, nak tanya, kalau misalnya katalah saya contohlah feeling belum lagi kenapa ketawa? Tidak. Kenapa tak yakin dengan saya? Okey, contohlah misalnya kata saya influencer, adakah kita sebut ada pembantu, menggajikan pembantu itu boleh diletakkan dalam satu lagi kos untuk? Betul. Dia sama macam Muar tadilah. Dia bayar dia punya pengurus dia, pembantu dan sebagainya. So memang daripada pendapatan perniagaan atau profession dia tu, dia keluarkan untuk buat bayaran itu. Itu adalah kos ataupun perbelanjaan semata-mata perniagaan. Contoh lagi, kalau saya salah tolong betulkan, sebab dah lama tak sebut tentang perniagaan perbelanjaan perniagaan ni. Kalau kita sebut tentang perniagaan, dia kan ada kereta beza, kereta yang nama syarikat dengan kereta nama sendiri. Tapi influencer mungkin dia satu je kereta. Itulah kereta dia pergi pasar, itulah kereta hantar anak, itulah kereta dia bekerja. So macam mana pula nak asingkan kegunaan-kegunaan ni? Kan guna lamsam je, minyak seminggu 100 letak. How? Yang inilah dia kata ada pertimbangan-pertimbangan tu kan. Kita juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan kita ada perkiraan-perkiraan penggunaan peribadi dan sebagainya. So bukan keseluruhan perbelanjaan itu kita akan benarkan lah.
Dia ada penggunaan peribadi, kita tak benarkan. Tapi kalau dia dapat membuktikan bahawa yang aset itu digunakan untuk perniagaan dia, semata-mata untuk perniagaan dia, dan tak ada masalah untuk kita benarkan. Itu sebabnya penting simpan rekod. Penting sangat. Sebab kita bila dia gunakan kereta tu, tiba-tiba dia kata okey, belanja ini untuk pergi ke sesi rakaman sebagai contohnya. Tiba-tiba bila kita dapat tahu bukan pergi sesi rakaman, itu pergi pasar. Kan? Itu penggunaan peribadi. Tapi saya pergi pasar rakam. Itu lain cerita. Itu lain cerita. You kena ada rekod lah. Kan? Maksud kena simpan juga link-link yang buat benda tu. Ya. Kemudian kalau you dapat offer daripada surat tawaran yang menyatakan bahawa memang lokasi dia dekat pasar. Okey lah. Okey, maksudnya memang kena simpan. Lebih sukar sebenarnya. Itu sebabnya kan ada pengurus yang saya letak jawatan lah. Saya letak jawatan. Belum jadi hati dah letak jawatan. Belum jadi influencer letak jawatan. Aduh lah, berangan je. Jangan takutkan dia orang. Tak senang je sebenarnya. Sebenarnya senang. Okey, dan sekiranya anda kena audit pun jangan risau, kerana pegawai-pegawai hasil sangat baik orangnya. Kan kita cerita berdasarkan pengalaman. Kita kalau cerita, kita kena cerita yang berdasarkan pengalaman. Don't worry. Okey, jadi sedikitlah nasihat Encik Masrul kepada pendengar Malam Radio. Yang pertama, saya rasa mungkin yang dah terlepas dah ni, borang pendapatan percukaian kan. Ada pendapatan tapi terlepas. Lepas tu yang masih lagi ada waktu, silakan. Okey, untuk yang dah terlepas, untuk declare, masih ada waktu untuk declare lagi. Bagi yang belum terlepas, ada lagi, kita boleh ada masa sehingga 30 hari bulan Jun ni untuk borang B. Yang dah terlepas tadi borang BE kan. Untuk borang B ni hingga 30 Jun ni. Dan jika perlukan masa yang lebih banyak, isilah e-filing. Memang kita anjurkan isi e-filing juga, sebab kita ada tambah masa sehingga 15 hari bulan Julai. Dan sebelum mengisi itu, kita suka advise kumpulkan semua dokumen tu dan buat kiraan kasar dulu, berapa amount cukai yang you kena bayar. Kemudian bila you masuk e-filing, terus key in saja amount tu. Tak adalah ada banyak masa yang kita perlu untuk ballot dokumen dan key in kepada e-filing, takut berlaku kesilapan dan sebagainya. Dan keduanya, kita advise bahawa jangan tak ambil peduli. Dengan lain perkataan, ambil pedulilah. Ambil peduli kepada hal-hal cukai ini, sebab dia sebenarnya akan membantu kita sebagai yang menjalankan perniagaan dan juga profession dalam kita mengaturkan kehidupan kita pada masa depan. Dalam kita nak beli properti dan sebagainya, ada pendapatan maklumat pendapatan secara rasmi macam kita dah sentuh tadi, dan ia sebenarnya akan membantu perniagaan kita. Bila kita nak mengembangkan perniagaan kita, peraturan kita punya kedudukan keuangan, percukaian kita teratur, maka lebih mudah untuk kita merancang perniagaan kita pada masa depan. Okey, jadi kalau nak dapatkan maklumat lanjut, boleh layari hasil.gov.my. Betul. Buat turun aplikasi hasil juga. Betul. Raifa dah hafal dah semua tu. Atau boleh call lah talian bebas tu mereka, ya? Ada talian kita yang kita berikan dekat situ, Raifa. Talian hasil K-Line. So mereka boleh call dan kita punya customer service sentiasa akan membantu menjawab pertanyaan mereka. Kalau mereka tak dapat tembusi talian 0389111000 tu, mereka juga boleh menggunakan perkhidmatan chat live. Betul, ada chat. Chat saja dengan kita punya pegawai. Nanti mereka boleh menjawab, insya-Allah. Okay, saya rasa tengok dulu dekat apps mereka pun senang juga, sangat user friendly. So anda boleh dapatkan jawapan. Tapi kalau tak puas hati, pergi je mana-mana cawangan. Dan sekarang ni pun kalau kita pergi cawangan, dulu kena pergi cawangan kita buka file. Sekarang cawangan dalam negeri. Betul. Kan? Kalau buka kat Selangor mana-mana cawangan pun boleh. Kalau kat KL mana cawangan pun boleh. Dulu kena pergi yang mana buka kat situ. Betul. Cantik lah. Saya intern konsep no wrong door dah. Saya intern sekarang. Intern lembaga hasil. Tapi itu je waktu yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada tamu kita, Encik Masrul Maslim, Pengarah Bahagian Pendidikan Cukai, Jabatan Perkhidmatan Korporat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, bersama dengan kami. Terima kasih Encik Masrul, dan untuk anda terus dengar Bernama Radio. Inilah Bernama Radio untuk anda.